Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita kumpul di sini pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah taala berikan limpahan rahmat ke atas diri kita insya-Allah. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis, Sahibul Fadilah Ustaz Sayati selaku pengurusi masjid, Ustaz Azhan Imam masjid yang ada di sini, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kakak-kakak, adik abang. Sepatutnya kalau ayak dah ada, tayamum tak boleh pakai lah kan. Jadi banyak ayak ada di sini depa panggil tayamum mai kau. Ya. Sepatutnya ayak ada tak pakai dah tayamum kan. Saya ni tayamum yalah. Kan? Depa ayak kan lagi alim duk ada di sini. Kan? Saya pun jadi serba salah nak ceramah pagi ni. Tapi pagi ni kita berkumpul di sini semata-mata hanya kerana seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saya pun baru apa ya tadi dalam kereta. Baru apa ya tadi. Kan? Ni manusia, tuan-tuan kalau saya melawak sikit boleh ha? Kau nak serius ya? Boleh tak melawak? Boleh ha? Jangan marah tau kalau saya melawak ha? Boleh ustaz ha? Boleh ha? Sikit-sikit boleh ha? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ni kita berkumpul semata-mata untuk memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung, seorang manusia yang Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Dan disebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi ni kita berada dalam rumah Allah, kita ada dalam masjid ni, kita berkumpul di sini, ibu-ibu, bapa-bapa ada di sini dengan anak-anak kita, adalah kerana adanya rahmat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah Taala sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama Nabi Muhammad setiap masa, setiap saat mengelilingi seluruh dunia. Daripada Indonesia sampai Jepun, pusing balik ke Indonesia. Setiap saat nama Nabi Muhammad disebut dalam azan yang dikumandangkan di seluruh dunia. Kita buka dalam kitab Injil, disebut tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam kitab Veda, kitab ajaran orang Hindu, dia guna bahasa Sanskrit. Dia kata Nabi Muhammad itu adalah Kalki Avatar, sang penyelamat yang akan hadir di akhir zaman. Dalam kitab ajaran Buddha Dhammapada sebut tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat penyebutan nama Nabi Muhammad sehingga dalam kitab agama lain pun disebut tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jumpa satu buku. Buku tu tajuk dia 100
tokoh manusia yang berpengaruh di dunia. Ditulis oleh seorang orientalis barat, nama dia Michael H. Hart. Dalam buku dia, dia kaji pasal 100 orang. Dia kaji tentang Nabi Muhammad, dia kaji tentang Nabi Isa, dia kaji tentang Gautama Buddha, dia kaji tentang Mahatma Gandhi, dia kaji tentang Albert Einstein, dia kaji tentang Sir Winston Churchill, dia kaji tentang Abraham Lincoln, dia kaji tentang J.W.W. Birch, dia kaji tentang Napoleon Bonaparte, yang kalau saya habaq nama pun nampak tak kenal. Betul ya? Kan? Tak kenal pun lah kan? 100 tokoh manusia yang berpengaruh dia kaji, termasuk dia kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis dalam buku dia, dia kata apa? Saya terpaksa meletakkan Muhammad di tangga yang pertama sebab Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Di India ada seorang profesor nama Profesor K.S. Ramakrishna Rao. Seorang profesor Indian filosofi. Dia ni Indian philosopher. Dia tulis satu buku, Muhammad the Prophet. Muhammad seorang nabi. Dalam buku dia, dia kata Nabi Muhammad seorang hakim yang adil. Nabi Muhammad seorang tokoh pemidato yang hebat. Nabi Muhammad seorang pembela anak yatim. Nabi Muhammad seorang pemimpin yang paling cekap memimpin dalam sejarah kepimpinannya. Nabi Muhammad seorang businessman yang hebat. Semua dia kata Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad baik. Kesimpulan dia, dia kata dia tak pernah jumpa dalam sejarah kehidupan manusia Nabi, melainkan Nabi Muhammad adalah seorang contoh dalam semua aspek segi kehidupan atas dunia dan juga akhirat. Muhammad adalah seorang contoh tauladan yang baik. Napoleon Bonaparte, kenal makcik? Napoleon Bonaparte, makcik kenal? Napoleon Bonaparte, kenal tak? Dia asal matang tinggi A. Ampun pun percaya lah. Kan? Nah, jangan serius sangat. Kan? Pasal saya semalam sampai rumah pukul 2, pukul 5 tadi keluar dah. 3 jam ya tidur, 3 jam apa 2 jam lebih ya tidur. Kan saya tuan-tuan tak mengantuk, saya mengantuk. Lah pun mengantuk ah. Kan? Jadi kita jangan serius sangat tuan-tuan boleh ha. Napoleon Bonaparte mempunyai armada tentera yang sangat hebat. Memimpin tentera dalam sistem kepimpinan ketenteraan yang sangat hebat di Eropah. Tapi dia memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang general perang yang paling hebat dalam sejarah manusia. Kenal Mahatma Gandhi tak? Kenal tak Mahatma Gandhi tuan-tuan? Kenal ke tak kenal? Makcik kenal Mahatma Gandhi? Pejuang keadilan di India. Hari-hari dia pakai 2 kain putih tu ya. Serupa kain ihram dia pakai. Kan? Dia pergi mana pun dia pakai kain putih tu. Ada orang hadiah dekat dia Sirah Nabawiyah dalam bahasa Inggeris, 2 jilid, 2 volume. Dia baca jilid yang pertama, habis. Dia baca jilid yang kedua, habis. Habis jilid yang kedua dia menangis. Dia kata, saya baca dan saya tak pernah jumpa manusia sehebat Muhammad. Dan kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad membawa Islam dengan pedang, ketahuilah bahawasanya saya bersaksi Muhammad membawa agama Islam dengan penuh kasih sayang. Dan dia kata kalau ada volume yang ketiga, dia nak mendalami lagi sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya mereka ni kaji Nabi Muhammad, mereka tulis tentang kehebatan Nabi Muhammad, mereka tidak mendapat hidayah untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita tuan-tuan pagi ni bukan setakat kita meyakini Nabi Muhammad seorang manusia yang hebat, tetapi kita juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak betul? Betul ke tak? Kita beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena pupuk dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pagi ni saya nak sebut 3 benda ya. Saya nak sebut 1, kita akan berhenti sat untuk qasidah. Kemudian saya akan sebut 2, kemudian saya akan sebut 3. Saya rasa 3 cukup, tak layak saya sebut banyak-banyak kerana ada yang lebih alim di depan saya. Mereka boleh sebut banyak lagi. Saya sebut 3 sudahlah. Sekadar nak menyuntik semangat supaya kita tanam rasa kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut dalam kitab, kalaulah benar-benar kita cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 tanda ni kena ada dekat kita. Apa 3 tanda tu? Yang pertama saya sebut tu, kalau kita cinta dekat satu-satu orang, maka nama orang tu akan sentiasa disebut di mulut kita. Betul ke tak betul? Tuan-tuan pernah dengar kisah cinta Laila Majnun? Tuan-tuan bisa tengok tak? Gambar Hindustan ada kisah cinta Laila Majnun. Tuan-tuan bisa tengok? Makcik bisa tengok tak? Gambar Hindustan Laila Majnun. Nampak tak tengok? Tak tengok ah? Oh, baguslah orang Masjid Ibadur Rahman ni. Saya seorang jahat. Kan? Hampa semua baik belaka. Kan? Level Sidratul Muntaha ni. Kan? Kalau tengok gambar Hindustan Laila Majnun, dalam gambar tu lah asalnya cerita lain, kan? Tapi mereka ambil buat kisah cinta lelaki dan perempuan. Bila mana begitu asyiknya cinta Majnun kepada Laila, hari-hari dia akan jalan dan di mulut dia hanya akan sebut Laila, 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 Laila. Dia tak sebut dah nama orang lain. Dia sebut Laila. Pasal apa? Kerana asyiknya kecintaan dia kepada Laila. Jadi kalau benarlah kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 1 tanda kita cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita akan memperbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ni kita orang lelaki hafal, betul tak betul? Sebab selalu mai semayang Jumaat kita dengar Tok Bilal sebut, kita dengar khatib baca ayat ni. Allah Ta'ala habaq apa kat kita tuan-tuan? Sebelum Allah Ta'ala suruh kita selawat dekat Nabi, Allah beritahu sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah suruh buat makcik, Allah habaq kat kita, aku buat, malaikat selawat dekat Nabi. Lepas itu baru Allah suruh kita selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu amalan tu Allah dulu yang buat, makna kata amalan tu besar lah. Betul ke tak betul? Jadi kita nak sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 1 kita kena banyak selawat. Nak selawat berapa banyak? Satu hari 100,000, satu hari 1000 kali, 100 hari 100 kali, satu hari 10 kali, terpulanglah dekat tuan-tuan dan perempuan. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya kata biarlah sikit tapi istiqamah. Nabi kata aku lebih cinta satu amalan yang sedikit tapi istiqamah. Jangan hari ni dengar ceramah, sa'i malam balik terus selawat 1000 kali, esok 1000 kali, lusa 1000 kali, tulat 800 kali, lepas tu turun 300, lepas tu tak selawat terus. Tak mau macam tu. Kan? Biar istiqamah, sikit, naik. Kita istiqamah, selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dekat Nabi ni macam mana? Paling afdal sekali selawat Ibrahimiyah. Selawat macam dalam tahiyat akhir tu. Kan? Selawat tu panjang kan? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sampai fil alamin innaka Hamidun Majid. Oh panjang. Ustaz, pendek sikit ada tak? Ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi pendek ada. Ulama kata makruh kalau selawat dekat Nabi, tak selawat dekat keluarga Nabi, makruh. Jadi kalau selawat biar lengkap Nabi dan keluarga Nabi.
Ustaz, tok guru saya ajak selawat ni tak boleh bubuh Sayyidina. Tok guru saya kata tak boleh ada kalimah Sayyidina sebab Nabi tak ajak selawat buh Sayyidina. Silakan, tak ada masalah. Saya tak mau gaduh bab tu. Boleh Ustaz macam tu? Kan? Ustaz tak kena ni Ustaz tegur Ustaz. Kan? Nak ceramah tak berani ustaz-ustaz duduk depan. Kan? Para alim ulama kalau ada dalam majlis kita, kita pun jadi takut tuan. Sebab saya bukan ulama, saya mamak lah. Kan? Kan? Jadi saya mengaji dengan tok guru saya kata hormatlah Nabi SAW yang berumai agama dekat kita, maka kita pun sebutlah Nabi dengan gelaran Sayyidina. Tapi ada ustaz lain mengajak, dia kata tak payah bubuh Sayyidina sebab Nabi tak ajak Sayyidina. Teruskanlah, tak payah gaduh, yang penting dua-dua selawat. Kawan saya dulu dua-dua orang bergaduh. Dia ni kata baca kunut subuh bid'ah, dia ni kata tak boleh, kunut kena baca. Alhamdulillah lah ni mereka tak bergaduh dah. Pasal apa? Pasal dua-dua tak semayang subuh. Kan? Tak bergaduh tapi tak semayang subuh. Kan? Kita tak mau kalau gaduh dan kita tidak beramal. Saya tak suka benda tu. Kan? Kita belajar dengan guru kita kata sebut Sayyidina, sebut Sayyidina. Ada orang dia nak sambut Maulid Nabi, sambut Maulid Nabi. Ada orang dia kata tak, kami tak mau sambut Maulid Nabi. Pergi kat dia. Tak payah gaduh ha. Kan? Yang penting kita buat. Ada orang dia mai tanya, Ustaz, kalau baca Fatihah sampai tak kat si mati? Saya kata kalau ikut pandangan ulama ada dua lah. Satu ulama kata, Imam Syafi'i kata kalau baca Fatihah ke surah ke, kita doa ya Allah sampai kalau pahala Fatihah ni kat si mati. Imam Syafi'i kata sampai. Ada ulama kata tak sampai. Dia keras kak. Tak, saya mau dalil sahih, saya mau ayat Quran, saya mau hadis. Saya kata kalau macam tu kalau hang kena mati dulu, aku baca kat hang, tengok hang tunggu sana sampai tak sampai. Kan? Kan? Tak mau bergaduh, bab tu tak mau gaduh. Kan? Kita tak mau bincang bab tu. Yang kita nak bincang bagaimana kita nak beramal dan nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita nak memupuk rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Dalam hidup kita, sibukkanlah lidah kita dengan selawat kepada Nabi SAW. Sibuk. Sebab apa? Sebab saya nak bagi satu logik yang mudah. Satu logik yang mudah kat tuan-tuan. Saya hari ni jumpa Ustaz Azhan. Duk dengar nama lama dah. Hari ni saya jumpa Ustaz Azhan, kami sembang banyak. Contohlah, saya nak tanya kat tuan-tuan lah, nak bagi tuan-tuan nampak gambaran ni. Ustaz Azhan cerita kat saya dia ada kawan seorang di Kuala Lumpur. Contoh. Kawan Ustaz Azhan di Kuala Lumpur nama contohlah Haji Omar. Contoh. Kan? Lepas tu hari ni kami dah kawan baik dah. Kenal dah. Nanti bila-bila Ustaz Azhan nak pergi ke KL nak jumpa Haji Omar, Ustaz Azhan abang kat saya. Ustaz Firdaus, saya nak pergi KL ni, jumpa Haji Omar. Saya dengar Ustaz Azhan nak pergi KL nak jumpa Haji Omar, saya kata kat Ustaz Azhan, saya tak pernah jumpa Haji Omar. Saya kata kat Ustaz Azhan, Ustaz, kirim salam kat Haji Omar. Ustaz Azhan pergi KL, dia kirim salam kat Haji Omar. Haji Omar tak pernah jumpa saya tak pernah jumpa Haji Omar. Tapi saya kirim salam dekat Haji Omar. Bila Ustaz Azhan nak balik Penang, Haji Omar pula kirim salam dekat saya. Ustaz nak balik Penang, kirim salam kat mamak tu. Kan? Saya lah mamak tu. Kan? Macam itulah kami duk kirim salam bertahun-tahun, tak pernah jumpa. Satu hari Ustaz Azhan nak pergi KL, ajak saya. Ustaz, jom kita pergi KL sekali, nak jumpa Haji Omar. Bila saya pergi first time saya nak jumpa Haji Omar, waktu tu saya kekok ke, saya dah biasa ke? Saya tanya Ustaz kat tuan-tuan, boleh tuan-tuan jawab? Bila saya jumpa Haji Omar, yang selama 10 tahun, 15 tahun yang kami duk kirim salam, balai salam, kirim salam, balai salam, saya tak pernah jumpa dia.
Tapi bila satu hari saya jumpa dia, saya kekok ke, saya rasa dia orang baru ke, ataupun saya biasa dengan dia? Mamu-mamu tak mau jawab, mami-mami jawab. Biasa ke kekok ke? Biasa ke kekok ke? Rasa biasa. Pasal apa? Pasal selalu duk kirim salam. Betul tak betul? Kita pernah jumpa Nabi SAW? Tak pernah. Nabi pernah tengok kita? Tak pernah. Tapi kalau selalu kita kirim salam dan selawat kepada Nabi SAW, satu hari bila kita jumpa di Yaumul Mahsyar, kita akan biasa tak dengan Nabi? Kita akan kekok tak dengan Nabi? Kita tak akan kekok dan kita akan rasa biasa. Sebab apa? Sebab inilah seorang manusia yang daripada dulu aku duk sampai salam dekat dia, dan dia duk balas balik salam dan selawat aku. Betul ke tak betul, tuan-tuan? Jadi kita nak tak syafaat daripada Nabi SAW? Nak. Kalau kita nak, perbanyakkanlah selawat kita kepada Nabi SAW. Itu untuk pusingan yang pertama. Poin yang pertama, sebagai tanda kita cinta dekat Nabi SAW, perbanyakkanlah berselawat dalam kehidupan kita setiap masa, di mana pun kita ada. Makcik-makcik, kakak-kakak sambil kaca gulai boleh selawat. Betul ke tak betul? Pakcik-pakcik sambil bawa motor boleh selawat. Betul ke tak betul? Itulah tanda macam mana kita nak memupuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Saya stop Ustaz bagi memberi laluan kepada qasidah supaya kita tak boring, kan? Dihiburkan kita dengan baik-baik, dengan kata-kata yang indah, memuji baginda Nabi SAW, mengagungkan, menceritakan supaya mengenangkan bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Tafadhal Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi terang benderang, sinar di wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang, beroleh rahmat
tunai hajat besar dan kecil, melihat wajah kekasih rahmat, mimpi yang indah ramai damkan, jadikan hasratmu kenyataan dengan salawat diperbanyakkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam rumah Allah, menjadi pencinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi ruang masjid, ruang rumah Allah dengan aktiviti-aktiviti semata-mata untuk menghidupkan dan memupuk rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta yang kedua, kata dengan ulama, kalau betullah kita sayang dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, kita akan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak kami jadikan Nabi Muhammad ni melainkan contoh tauladan yang terbaik. Tuan-tuan, apa beza Nabi dengan kita? Kita boleh bagi contoh yang terbaik, tapi belum tentu kita jadi contoh yang terbaik. Betul tak? Betul ke tak? Betul ni? Kan? Kita boleh bagi macam-macam contoh yang terbaik. Nak ceramah pagi ni pasal sabar, setengah hari boleh makan masa. Ayat Quran ni, hadis ni, kata ulama ni, sabar. Tapi kalau orang marah kita, belum tentu kita sabar. Betul tak? Betul? Kan? Kalau nak cerita tentang ikhlas, satu hari boleh ceramah pasal ikhlas, tapi belum tentu kita ikhlas. Tapi hebatnya Nabi Muhammad bukan sekadar memberi contoh yang baik, tapi Nabi Muhammad menjadi contoh yang baik kepada kita. Dan Nabi Muhammad menunjukkan contoh yang baik sepanjang zaman. Sehingga kalau kita nak cakap tentang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cukup masa. Masa nanti habis, tapi kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah habis. Jadi apa yang boleh kita ambil contoh pada pagi ni? Sunnah-sunnah Nabi yang kalau boleh kita kena terapkan, kita kena amal. Banyaklah tuan-tuan sunnah Nabi, tapi yang saya nak sebut satulah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni Allah Ta'ala sebut dia membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi bawa rahmat dekat manusia, Nabi bawa rahmat kepada budak-budak, Nabi bawa rahmat kepada orang tua, Nabi bawa rahmat kepada jiran, Nabi bawa rahmat kepada binatang, Nabi bawa rahmat kepada bangsa jin, Nabi bawa rahmat ke seluruh alam. Boleh tak kita ikut satu sunnah Nabi, bawa rahmat, pergi di mana pun kita bawa rahmat. Kalau kita balik rumah sebagai suami, anak bini seronok tengok, oh bapak balik dah, dia lari kelang kabut. Bapak dah balik mai dah, dia tarik seluar kita, dia tarik baju kita, bapak.
Contohlah kalau kami orang Penang dia panggil ba. Dia panggil ba kan. Mak Saleh dia panggil daddy. Daddy. Papa. Dia seronok. Kadang-kadang ada bapa balik rumah, anak jadi takut. Undertaker balik lah. Kan? Saya balik ni apa dia nak marah tak tahu. Kadang-kadang bini dia tengok muka laki dia kata Allah je ni balik dah. Kan? Dia tak bawa rahmat. Kadang-kadang dia jumpa kawan pun tak rasa rahmat dengan dia. Dia jumpa kawan Allah je ni mai dah. Kan? Apa dia nak buat aku tak tahu. Mai pau RM10. Kan? Mai pinjam saya RM10. Kan? Beg duit lupa bawa. Sebab tu lah ni dia buat Touch and Go e-wallet. Kan? Kan? Beg duit lupa bawa, scan lah Touch and Go e-wallet tu pasal phone tak lupa. Kan? Sebab ada kaki pau kadang-kadang. Kita bawa dak rahmat dekat orang sekeliling kita. Kalau kita sampai di satu tempat orang suka dengan kita, maka kita telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selepas kita keluar daripada tempat tu baru orang rasa lega kita tak ada, oh yang tu masalah. Betul tak betul? Kan? Yang tu masalah. Sebab tu kita tengok macam mana Nabi, hubungan Nabi dengan isteri dia. Nabi sebut dalam hadis apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarga kamu, dan aku yang paling baik kepada isteri aku. Tuan-tuan, kehidupan suami isteri, adakah kita dah jadi suami yang paling baik dekat isteri kita? Kakak-kakak, makcik-makcik, adakah kakak-kakak, makcik-makcik dah jadi isteri yang paling baik dekat suami kakak ataupun makcik? Saya baca dalam buku psikologi, ada dua perkataan yang paling orang susah sebut di mulut mereka. Yang pertama I love you, yang kedua I'm sorry. Dua perkataan ni cukup susah orang nak sebut di mulut. Yang pertama apa? I love you. Makcik jangan jawab saya. Jawab dalam hati sudah. Bila kali terakhir suami makcik kata I love you kat makcik? Bila kali terakhir? Jangan jawab saya. Pasal hari tu saya pergi ceramah tu tempat, saya tanya makcik tu jawab daripada belakang, lama dah tak abang. Dia marah sungguh. Kan? Saya kata makcik jangan marah. Kan? Abang-abang, pakcik-pakcik, bila kali terakhir kakak-kakak dan makcik-makcik, isteri tuan-tuan kata I love you kat tuan-tuan? Bila kali terakhir kita kata I love you dekat anak-anak kita? Anak kita masa kecil-kecil itulah dia nak tidur lah, salam lah, cium tangan lah, assalamualaikum lah, selamat malam lah, love you mak, love you bapa, sayang mak, sayang bapa. Sampai umur berapa? Umur 10, 11, 12, 13, 14, 15, mai besar dah, 19, 20. Anak kita telefon, Pak dah makan dah belum? Pak makan dah, baru balik sembahyang subuh. Oh Pak makan apa? Pak makan ni. Anak kita duduk di Putrajaya, dah besar, dah kerja. Kita kata tak kat anak kita, take care, I love you son. Contohlah cakap orang putih sikit. Kami mamak suka cakap orang putih. Saya main duduk Penaga baru kenal makna pasar. Duduk Penang, dia tanya pergi market. Duduk Penang, dah tutup pintu, gate pula bawah belakang. Pintu, gate. Kan, pintu-pintu lah, gate-gate lah, kan. Tapi dia pun pintu, dia pun gate. Pakai kasut, tak cukup abang kasut, dia pun pakai kasut slipper. Kok mana pun kena ada orang putih kak. Kan? Jadi terpulang lah kat tuan-tuan kan. Nak I love you ke, bapak sayang kat cik ke, jaga diri kan. Paling senang I love you lah kan. Sunnah Nabi tuan-tuan. Nabi suka sebut dekat orang, inni uhibbuk, aku sayang dekat kamu. Nabi jumpa sahabat Nabi, Nabi kata aku sayang kat kamu. Nabi jumpa ni, aku sayang kat kamu. Nabi kata jumpa jenis, Nabi kata aku sayang kat kamu. Kita jumpa anak kita, mak sayang kat cik, jaga diri elok-elok. Anak bukan kecil, anak pun dah ada anak dah.
dah kahwin dah. Tapi pernah tak makcik telefon anak makcik yang umur 40, makcik kata, jaga diri elok, mak sayang kat cik. Pernah tak? Tak ada dah. Kalau ada, bagus. Sebab apa? Sebab kita sedang menyebarkan kasih sayang. Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang dalam hati dia kalau tak ada rasa kasih sayang, dia tak layak untuk mendapat kasih sayang. Sebab tu sunnah yang pertama, sebarlah kasih sayang. Tuan-tuan main masjid, saya seronok tengok budak-budak ramai hari ni. Tuan-tuan, saya jadi ustaz, ni ada kamera pergi rakam lah, pecah lubang saya. Kan? Kan? Saya besar di masjid Kampung Rawa, Penang. Tuan-tuan kenal kot masjid Kampung Rawa kan? Masjid Kampung Rawa ni satu Malaysia kenal. Kan? Kalau yang ikuti perkembangan satu Malaysia kenal, betul tak? Saya besar di situ, di Penang. Nakai tuan-tuan, lari dalam masjid, tangkap kelawak dalam masjid. Orang tua-tua ni marah, apa hampa ni duk lari dalam masjid? Bila saya jadi ustaz, saya pergi ceramah, Pak Haji tu main, dia kata, Allah, hang ke ceramah? Saya dalam hati, haram sungguh jadi. Jangan duk pecah lubang. Itu masa budak-budak main zaman. Tuan-tuan, tuan-tuan pusinglah satu dunia, tuan-tuan, pusing satu dunia. Tuan-tuan pergi Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram lani pengurusi Haramain, Syekh Abdul Rahman Sudais. Saya tanya kat tuan-tuan, waktu dia umur 5 tahun dia pergi masjid, dia jadi imam kah dia main kah? Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab saya. Dia jadi imam kah dia main? Dia main, sebab budak-budak memang kerja dia main. Betul tak? Depa duk lari di belakang tu, kita kata, jangan lari, jangan lari. Tak mau panjat-panjat pagar, mau tak mau ni orang nak sembahyang. Dia kata, baik pak cik. Elok kita sembahyang, dia panjat pagar serupa tu kak. Betul tak? Bila dia nanti lari masuk balik dalam saf, bila dia tengok kita duduk tahiyat akhir. Bila kita duduk tahiyat akhir, kita boleh dengar belakang serupa kuda terlepas kandang. Semua duduk lari nak masuk saf. Semua tiba-tiba jadi baik. Tapi kalau ada orang dewasa, ada orang tua yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang nasihat mereka, insya-Allah sampai ke mereka tua, mereka tak akan lari daripada masjid. Insya-Allah sampai mereka besar, mereka akan sayang dan cinta kepada masjid. Sebab apa? Sebab kita telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita marah mereka, kita kasak dengan mereka, kita halau mereka, kita cakap lebih-lebih kurang dengan mereka, nanti mereka jauh daripada rumah Allah. Sebab apa? Sebab kita yang kasak, sebab kita yang tidak menyebarkan kasih sayang kepada mereka. Sebab tu kasih sayang ni antara sunnah yang paling penting di zaman sekarang untuk kita sebarkan. Saya baru balik Mekah 3 minggu tuan-tuan. Seronok duduk Madinah Mekah. Jalan di Madinah Mekah ni, jumpa siapa pun, kenal ke tak kenal ke, kaya ke miskin ke, hang siapa ke, kulit gelap ke, cerah ke, putih ke, mamak ke, Somalia ke, Afrika ke, tak kira siapa. Jumpa, mulut Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak kenal pun. Cuba pergi Tesco bertam, jumpa Bangla bagi salam. Pergi dengan kawan, jumpa Bangla, Assalamualaikum. Kawan kita tanya, siapa tu, siapa tu? Kan? Siapa tu, siapa tu? Dia kata, tak, aku tak kenal pun. Lah, yang tak kenal pergi bagi salam siapa? Tengok yang mangkuk. Kan? Kan? Kita kata tak, Nabi kata bagi salam dekat orang yang kita kenal dan tak kenal. Jadi aku bagilah salam. Oh, ingat kawan hang. Dia boleh kata lagu tu. Yang tu tuan-tuan, sunnah Nabi. Jadi kita main masjid, ceriakan muka kita, senyum, jumpa orang senyum, jumpa kawan-kawan bagi salam. Kenal tak kenal tak apa, bagi salam. Ada yang duduk satu taman, ada yang duduk taman lain. Kadang-kadang saya perhati tuan-tuan, minta maaf sebut benda ni lah, kadang-kadang saya perhati. Kan Nabi kata, siapa jumpa siapa-siapa orang Islam, dia suar tangan salam, bila dia tarik tangan dia, gugur dosa. Betul tak betul? Kan?
Kadang-kadang jumpa kawan duduk satu taman di restoran, kedai makan. Kan? Meja bukan jauh tak mana pun. Saya duduk sini, jiran duduk situ makan dengan keluarga dia. Boleh tak bangun pi suar tangan salam? Boleh bukan jauh pun. Tapi waktu tu orang selalu buat apa? Dia guna bahasa isyarat. Ulama kata bahasa isyarat boleh dengan dua syarat. Yang pertama, orang tu terlalu jauh. Dia jauh sangat-sangat. Kita macam tu okeylah. Dia jauh. Takkan nak kriau, Assalamualaikum. Tak jawab, dosa. Takkan nak buat macam tu kan? Jauh. Syarat pertama. Syarat yang kedua, orang tu bisu pekak. Kan? Dah dia bisu pekak, guna bahasa isyarat kan dia. Yang ni duduk dekat ya. Boleh tak guna peluang nak cari pahala, nak guguk dosa dengan suar tangan salam? Boleh Bangkit suar tangan, babak main makan ke? Sajalah bawa family main makan. Ada tak kemesraan di situ? Ada. Kita telah menyebarkan kasih sayang. Niat nak ikut sunnah Nabi dapat pahala. Tapi waktu tu lagu tu punya dekat pun guna bahasa isyarat. Tengok. Yang sempuanya bahasa isyarat tu pun hodoh. Kita tengok, ya Allah ya Rabbi. Berjenihlah sikit kan. Betul tak? Sehari apa kawan tu nak balik lah kan? Dia tu pula pergi bayar apakah dia belanja dia ni. Kawan tu pun tak faham kan? Yang ni belanja ke potong kepala kan? Betul tak? Kan bagus main salam, suar tangan, tegur, sembang, senyum, tu semua sunnah. Tapi susah kan kita nak amal, walaupun benda sekecil macam tu. Sebab tu kalau kita benar-benar nak pupuk rasa cinta kepada baginda Nabi SAW, kita cubalah untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nak cerita banyak, tapi saya yakin di sini hidup macam-macam kuliah. Ada kuliah Syama'il Muhammadiyah mungkin, ada Ustaz? Ada kuliah Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan, mailah kuliah, mai duduk dalam majlis ilmu. Kita cuba nak kenal Nabi SAW. Belajar. Kalau kita dapat satu sunnah Nabi, kita buat sunnah tu. Kita nak ikuti sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan buka Quran, turun satu ayat yang Allah Ta'ala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad dekat umat kamu, kalau mereka nak kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi tahu kat depa, suruh depa ikut kamu wahai Muhammad. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan sayang kepada kita dan akan dipermudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Saya rasa cukup tu takat untuk round yang kedua. Saya ada lagi satu poin yang terakhir. Sebelum tu kita bagi laluan pada ustaz kita untuk qasidah. Suara dia sedap. Suara sedap. Ya? Suara dia sedap. Muka dia pun lebih-lebih kurang macam nak Habib Syekh dah. Kalau buat janggut, boleh jadi dah Habib Syekh Ibadur Rahman. Ya? Jadi saya bagi pada dia untuk sampaikan qasidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi. Masa dapat bertemu dengan kekasih.
hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Alhamdulillah, kita masuk pada pusingan yang ketiga, dan saya kira yang ini adalah pusingan tausiah ataupun tazkirah saya yang terakhir sebelum daripada kita berhenti untuk qasidah yang seterusnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau yang pertama tadi tanda kita sayang dekat Nabi Muhammad, kita banyak selawat kepada Nabi. Yang kedua, kita ikut sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, kata dengan ulama adalah kalau kita sayang dan cinta kepada Nabi SAW,
maka hendaklah kita menjaga harta warisan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tinggal dekat kita, tuan-tuan? Nabi tak tinggal dinar dekat kita, Nabi tak tinggal dirham dekat kita. Nabi tidak meninggalkan harta warisan yang berupa gedung-gedung emas, tak ada. Nabi tak tinggal dekat kita satu harta warisan kubur-kubur yang besar cantik-cantik seperti mana Firaun meninggalkan piramid, tak. Yang Nabi tinggalkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Allah wa sunnati. Yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah ilmu pengetahuan agama Islam. Yang Nabi tinggal dan wariskan kepada kita adalah soal keimanan dan soal keilmuan dalam mengabdikan diri kepada Allah, nak beramal kepada Allah. Ilmu tu penting. Saya yakin dan percaya masjid ni penuh dengan kuliah-kuliah dan majlis ilmu. Saya salute dekat Ustaz Suyuti selaku pengurusi yang progresif, yang bergerak laju. Walaupun hari ni kali pertama saya jumpa dia, hari ni kali pertama saya jumpa dia, tapi cara dia jalan tu pun saya tahu dah jenis orang progresif, kan? Cara jalan tahu lah, kan? Cara jalan tahu dah. Orang yang progresif ni jalan dia laju. Sebab kita baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi jalan laju, kan? Nabi kalau orang Penang panggil tak mandom, jalan Nabi laju, umpama turun daripada bukit, kan? Badan Nabi condong ke hadapan. Jadi kalau dari sudut psikologi, cara jalan satu orang tu kita tahu dah, orang tu progresif ke, pasif ke, orang tu cargah ke, mandom ke, kita tahu dah. Jadi saya yakin di Masjid Ibadur Rahman ni adalah pusat penyebaran ilmu. Kuliah alhamdulillah, majlis-majlis ilmu ni banyak. Kalau betul kita sayang dekat Nabi, tuan-tuan, bila ada majlis ilmu di masjid, bila ada kuliah-kuliah agama, bila ada kelas-kelas fardu ain, kita mainlah ramai-ramai, kita penuhkanlah masjid. Sebab kita kena faham satu benda, musuh yang paling utama adalah kejahilan. Ramai orang Islam hari ni rosak. Yang tak semayang ramai, yang semayang tak sah semayang dia tu pun ramai. Pasal apa? Ilmu tak ada. Kadang-kadang jadi imam, hukum pun tak tahu lagi. Imam jadi, hukum tak tahu. Pasal apa? Bila ada kuliah, tu imam keluar dulu, kan? Ustaz ramai dah, dia pergi duduk kedai tom yam. Tapi bukan Tok Imam sini lah, kan? Tok Imam sini baik-baik, kan? Itu Tok Imam cerita tempat lain, kan? Ada setengah-setengah masjid kita pergi, kan, kuliah, Tok Imam dia nego awal, kan? Dia nego awal, Ustaz dah ada dah malam ni, saat lagi isyak Ustaz naik kot, bini ajak pergi Tesco lah. Rupanya dia perangai tiap-tiap bulan nak buat lagu tu kat semua ustaz, dia buat lagu tu. Kan? Kuliah tak pernah duduk pun. Kuliah tak pernah duduk. Ada kuliah dia belah, ada kuliah dia belah. Sehari ustaz habis kuliah, ustaz jadi imam. Satu hari dia semayang, tiba-tiba dia pun hari tu perut tak apa elok, masa sujud terkentut. Bila terkentut, dia tak tahu nak abang kat orang belakang macam mana dia kentut, ya? Member sujud, dia duduk fikir, lagu mana aku nak buat, ya? Semayang dah batal, nak abang kat orang belakang pun tak tahu. Kalau abang pun malu. Last sekali dia bangkit, dia belah lagu tu lah, kan? Depan ada pintu, dia belah terus lagu tu. Makmum pun duduk belakang tunggu awal tu imam sujud lama kan. Tunggu, tu imam tak bangkit-bangkit, ya. Last sekali ada satu makmum tu, dia tak boleh sujud lama, dia darah tinggi teruk. Sujud lama pening lah. Dia pun kesok kepala, tengok ke ekor mata, dia keriau. Tu imam belah weh. Habis dengan tu imam dengan depa semua semayang batal. Nampak tak? Tang situ pun ada ilmu dia, kan? Ada ilmu. Saya selalu suka cerita.
Tuan-tuan nak dengar cerita? Ya? Ada 3 orang kawan, mereka ni jahat sungguh. Tiba-tiba mereka ni nak bertobat, nak jadi orang baik. Mereka pun kata, jomlah kita pergi masjid semayang. Ni nak tinggal dah, semua jahat-jahat ni nak tinggal. Main ekor, main judi, isap ganja, yang itu, semua nak tinggal dah. Tak mau buat dah benda jahat. Yang 2 orang lagi kawan kata, sabar Syed, lu duk muda lagi, tobat apa? Yang seorang kata, tak boleh, kita ni dah jahat dah, sudah dah, berhenti orang jahat. Mai kita tobat, ni dah azan asar dah, jom kita pergi semayang. Tara duk gaduh tu, duk jalan nak pergi masjid. Sampai di masjid, tu imam pun bagi salam dah semayang asar. Bila mereka masuk masjid, tengok tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang member dia kata, jom balik semayang buat habis Yang 2 orang lagi kata, tak, kita dah janji hari ni nak tobat, 3 orang kena tobat, kita semayang, start semayang waktu asar ni. Dia kata, tu imam habis semayang, nak buat aku mana? Tak apa, kawan ni kata, aku jadi imam, hampa jadi 2 orang jadi makmum. Mereka pun semayang di belakang. Kawan yang jadi imam ni ada masalah was-was, takbir niat tak masuk. Allah sampai 10 kali duk jadi lagu tu. Last sekali kawan belakang tepuk, dia kata, hang ni gila ke apa? Kan? Semayang sampai 10 kali takbir, hang main duk belakang bagi aku jadi imam. Kawan yang kedua naik jadi imam, dia takbir Allahu Akbar. Dia kali belakang, dia kata, tengok aku takbir sekali ya. Batal tak semayang? Batal cakap lepas takbir. Kan? Kawan yang seorang lagi kata apa? Hang ni merepek, mana ada orang cakap lepas semayang. Hang duduk belakang, hang bagi aku jadi imam. Kawan yang ketiga jadi imam. Takbir, baca Fatihah, surah, rukuk, rakaat pertama selesai, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, bagi salam, siap dengan wirid, dengan doa bahasa Arab ni. Jahat-jahat ni hafal dulu pergi sekolah pasti kecil-kecil. Ya. Lepas dah habis dah semayang, 2 orang kawan tu puji dia. 2 orang kawan kata, hang bagus jahat-jahat hang boleh jadi imam sampai habis. Kawan yang jadi imam tu kata apa? Tu tara aku tak ambil ayat semayang. Kalau ambil ayat semayang lagi kemas aku jadi imam. Ya. Tuan-tuan nampak? Akhir kalam 3 bodoh. Betul tak? Kan? Tu baru bab semayang. Banyak masalah dalam masyarakat kita, tuan-tuan, apabila kita jauh dengan ilmu agama yang Nabi waris dekat kita, kita tak belajar, kita tak pegang sungguh-sungguh, banyak masalah akan ada. Ada orang kahwin, sehari bergaduh, laki bini terus cerai. Masalah tak? Masalah pasal apa? Tak belajar. Tak belajar pasal munakahat, tak belajar pasal bab nikah kahwin. Bergaduh sikit, hang kata aku kuat tahan, terus lafaz cerai, lepas tu baru pening telefon cari ustaz. Kan? Jadi macam-macam masalah yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita kalau kita tak mengaji ilmu agama tu sungguh-sungguh. Dan saya yakin di masjid ni kita mengaji bukan nak jadi pandai, tak. Sebab kalau nak jadi pandai kena daftar masuk universiti. Kita mengaji di masjid adalah untuk memperbaiki amalan kita. Lah ni banyak masjid duk buat lepas isyak baca surah Al-Mulk. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalnya? Allah nak uji yang lebih baik, bukan lebih banyak. Allah tak tanya ayyukum aksaru amala. Allah tak tanya siapakah di kalangan kamu yang paling banyak sujud dia, paling banyak rukuk, tak. Paling baik. Nak perbaiki amalan kita kena ada ilmu pengetahuan. Dan semua ilmu pengetahuan tu Nabi tinggal dah kat kita. Dan satu lagi yang saya nak rayu pada pagi ni kat tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh surah Fatihah tu janganlah bagi ustaz mengajar dekat anak-anak kita. Kalau boleh surah Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Inna a'tainaka, alam tarokai, surah yang pendek-pendek tu jangan bagi ustaz ustazah mengajar anak-anak kita. Jangan bagi. Jangan bagi peluang, jangan bagi muka, jangan bagi can dekat ustaz dan ustazah
ambil pahala kita. Biar kalau boleh surah yang pendek-pendek tu kita yang ajak dulu. Ustaz, ustazah kita bagi mereka buat kerja besar-besar. Makhraj huruf, tajwid, perbetul ayat. Mereka buat kerja besar-besar. Kita ajak dia hafal dulu. Panggil anak kita 4 tahun, 5 tahun, makcik panggil cucu main 4 tahun. Handuk depan aku, hang hafal Fatihah. Ikut tok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca cepat. Dia pun baca. Sampai waladhalin, kita ajak dia. Dia akan baca dak Fatihah tu satu hari 17 kali dalam semayang dia. Sampai bila dia nak baca? Sampai umur dia 70. Masa tu makcik ada di mana? Makcik ada belakang masjid. Tahu belakang masjid? Belakang masjid. Kubur lah. Masa tu kita mati dah. Kita dah duduk dalam kubur. Bahkan mungkin ulat-ulat yang duduk dalam kubur tu dah makan jasad kita dah. Dah hancur tulang belulang kita. Tapi disebabkan kita yang ajak Fatihah dekat dia, kita yang ajak Inna A'tayna kat dia, kita yang ajak Alam Tarakai kat dia, kita yang ajak 3 kul kat dia, dia duk baca dalam solat dia. Pahala tu sampai ke tak sampai kat kita tuan-tuan? Sampai ke tak sampai? Sampai. Yang itulah pahala amal jariah. Betul tak betul? Larat tak kita nak semayang satu hari 500 rakaat macam Imam Ahmad bin Hanbal? Larat ke tak larat makcik? Satu malam Imam Ahmad bin Hanbal semayang sunat 500 rakaat. Kita larat buat? Tak larat. Yang inilah cara kita nak cari pahala. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh saya nak minta satu lagi. Kalau boleh dalam bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan pilah kedai buku. Mana-mana kedai kitab yang ada dekat-dekat sini kan. Pi cari satu kitab, nama kitab tu Al-Rahiqul Makhtum. Al-Rahiq Al-Makhtum. Cari dalam Google. Tak ingat nama kitab tu, sehari jumpa Ustaz Suyuti. Ustaz Suyuti ingat kan? Cari Ustaz ingat. Pi cari kitab tu. Kitab cerita tentang sirah Nabi. Daripada Nabi beranak sampai bila Nabi jadi Nabi, dapat wahyu di gua mana. Saya pergi kuliah, saya tanya, makcik, Nabi dapat wahyu gua mana? Tak tahu, gua Kelam ke? Ada makcik pernah jawab lagu tu kat saya. Kan? Rasa macam nak sepak pun ada kan? Kan? Tapi makcik nak buat gua mana? Kan? Budak tadika bolehlah sepak. Kan? Nabi wafat di mana? Nabi simpan jenazah di mana, Nabi lahir di mana, anak Nabi siapa, Nabi perang berapa banyak perang. Semua tu dicerita dalam kitab Al-Rahiqul Makhtum. Bahasa dia simple, senang faham. Kalau baca pun macam baca buku cerita, senang faham. Kalau kita boleh beli kitab tu, hadiah dekat anak kita, suruh dia baca. Dia baca, dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda hari ni tak kenal Nabi Muhammad, yang depa kenal baby Shima, betul tak? Kan? Nabi Muhammad tak kenal. Sampai dengan ustaz-ustaz kenal baby Shima. Betul tak? Kan? Nabi tak kenal. Yang dia kenal penyanyi, yang dia kenal pelakon, yang dia kenal pemain bola, yang dia kenal banyak orang lain. Panggil satu budak muda, jangan umur 15, umur 9 tahun, umur 9 tahun. Saya dah cuba. Saya tanya dekat dia, apa beza iPhone 13 Pro Max dengan iPhone 14? Dia boleh cerita features phone tu macam mana. Yang ni 13 dia kamera dia macam ni, dia main RAM macam ni, dia main megabyte macam ni, gigabyte macam ni, apakah. Kalau 14 dia macam ni. Tanya dia, mak Nabi Muhammad apa? Ni nganga 3 minit. Aisyah ke? Dan Aisyah tu cerita pasal iPhone dia tahu, cerita pasal Nabi Muhammad dia tak kenal. Kan? Yang ni satu masalah yang ada di zaman sekarang. Sebab tu makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, beli kitab ni, hadiah dekat anak kita, dia baca,
suruh dia baca, suruh dia kenal Nabi Muhammad. Nanti bila dia dah besar, pesan kat dia, kitab ni hadiah pula dekat cucu hang, dekat anak hang, dekat cucu hang, supaya kita dapat pahala yang berterusan, kerana kita telah menghidupkan budaya, menjaga warisan agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya pagi ni kita berkumpul di sini. Pagi ni kita berkumpul di sini dengan ada anak-anak kecil di sini. Lagi 50 tahun akan datang, 40 tahun akan datang. Waktu tu saya dah tak ada, saya dah mati dah. Tuan-tuan pun banyak mungkin yang dah mati. Tinggallah anak-anak kita yang kecil-kecil di sini. Nanti depa pula yang akan bawa cucu depa, anak depa mai di tempat ni, di Masjid Ibadur Rahman, dan depa akan cerita dekat anak depa, depa akan cerita dekat cucu depa. 50 tahun yang sudah, bapa pernah duduk di sinilah pagi sambut Maulid Nabi 1444 Hijrah. Pagi tu bapa pun tak tahulah dia tu siapa duk main kriau, tapi yang bapa tahu dia mamak. Kan? Siapa tak tahu, tapi yang tahu dia mamak. Kan? Dialah duk main kriau pagi tu, dialah duk main cerita pasal Nabi Muhammad, dialah duk kuliah, dialah yang duk sampai, dialah duk angkat tangan daripada atas sampai bawah, nasib baik kipas jauh. Kan? Dialah duk ceramah, dan pagi tu bapa berada di sini, dan hari ni alhamdulillah lepas 50 tahun kita masih lagi sambut Ma'al Hijrah, kita masih lagi sambut Maulid Nabi. Tuan-tuan, kalau hari tu 50 tahun akan datang, anak-anak kita, cucu kita meneruskan tradisi, ada perarakan, ada mewarna, ada ceramah, ada kasidah, ada makan, ada macam-macam program menghidupkan rumah Allah, mengenangkan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala siapa? Kita, tidak, kan? Sebab hari ni kita telah menghidupkan benda ni. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, carilah peluang, sampaikanlah ilmu agama kepada anak cucu cicit keturunan kita, supaya mereka tak dijauhkan daripada agama, supaya mereka tak dirosakkan oleh anasir-anasir. Kalau Nabi tengok kita pegang agama sungguh-sungguh, Nabi akan seronok, Nabi akan rasa kita hargai pengorbanan dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang berada di dalam ruangan masjid pada pagi ini, sama ada dalam ruang ataupun yang duduk dekat balai lintang ataupun yang ada di luar masjid, selagi mana tuan-tuan berada di sini pada pagi ini semata-mata untuk menghidupkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya doakan supaya satu hari nanti kita semua dapat minum air daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang berhimpun di sini pada pagi ini, insya-Allah satu hari kita akan dihimpunkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.